Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan ketujuh daripada rukun-rukun sembahyang yang 13. Mana rukun sembahyang yang ketujuh? Iaitulah sujud. Ini kita masih lagi dalam perbicaraan berkaitan dengan rukun sembahyang, yang mana kita maklum rukun sembahyang ada 13. Dan pada hari ini kita sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Munyatul Musalli, di mana pada perbahasan kita yang seterusnya iaitulah rukun yang ketujuh, iaitu sujud. Jadi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, katanya dan ketujuhnya, yang ketujuh daripada rukun-rukun sembahyang yang 13 tu, yang ketujuhnya iaitulah sujud. Sujud rukun sembahyang. Berapa kali tu sujud ni? Jadi sujud ni 2 kali. Sebanyak 2 kali. Jadi dibilangkan sujud ni maknanya rukun sembahyang daripada rukun sembahyang yang ke-13, apa ni yang ketujuh, dibilangkan sujud 2 kali. Dia bilang maknanya 2 kali tu kerana jenisnya sama. Sujud yang pertama, kemudian ada lagi satu sujud. Jadi dua-dua ni bilang satu saja. Bilang satu saja. Kerana apa? Kerana dia tu jenis sama. Kerana dia tu perbuatan hak sama. Walaupun 2 kali, tapi bilang satu. Tak sama dalam masalah berkaitan dengan bab berjemaah. Dia bilang suku-suku. Dalam bab jemaah, iaitulah berkaitan dengan makmum muwafiq. Dimaaf bagi makmum muwafiq 3 rukun yang panjang-panjang. Mana dimaaf dia ketinggalan, yang mana dia ni ialah makmum muwafiq. Dimaaf 3 rukun yang panjang. Yang pertamanya rokok, 1 rukun yang panjang. Kemudian sujud hak kali pertama. Kemudian bilang satu lagi, sujud kali yang kedua. Hak ni dibilang suku-suku. Sujud pertama, sujud kedua. Bilang suku-suku dalam masalah sembahyang berjamaah. Dalam masalah muwafiq, ketinggalan, maaf di dia 3 rukun yang panjang-panjang. Adapun dalam masalah sembahyang rukun ni, dalam masalah rukun sembahyang, dia kira sekali. Sujud
2 kali. Panggil satu rukun situ. Jadi sujud 2 kali ni maknanya ada hikmah-hikmah dia. Dalam masalah sembahyang, maknanya sembahyang, rukun-rukun dia. Kalau kata Fatihah, satu kali saja. Rokok, 1 kali saja. Akan tetapi sujud 2 kali. Kerana apa tu hikmah? Di antaranya, maknanya disyarakkan kepada kita sujud ni 2 kali. Yang pertama, kata ulama, kerana sujud ni hikmahnya 2 kali, dari kerana dia merupakan kelakuan yang paling tawadhu. Kelakuan merendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga-hingganya kita meletakkan satu anggota yang mulia, iaitulah muka kita ni. Kita letak kepada tempat hak paling bawah sekali. Hak tempat kalau kira-kira kat tempat jijik lah. Tempat kita pejok kaki ni. Kita letak muka kita di sana. Ini nama kita menzahirkan diri kita. Maknanya rendah diri kita, menzahirkan tanda rendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh yang demikian, orang yang tidak sembahyang, orang yang tak solat, orang ni dia tidak ada nak merendahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala perintah kepada kita supaya kita sujud, tapi dia tak sujud. Bermakna ada terkandung di dalam hati sanubari seseorang tadi rupa takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takabur ni ialah sifat iblis. Bermakna orang yang tak sembahyang, orang yang tak solat ialah iblis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, usjudu li adama fasajadu illa iblis. Sujud olehmu pada Adam. Allah Ta'ala perintah kepada para malaikat yang ramai, yang banyak. Maka manakala Allah Ta'ala perintah kepada malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam, maka sujud ke semua sekali. Illa iblis, melainkan iblis yang tidak sujud kepada Nabi Adam alaihi wassalam. Maka oleh yang demikian, orang hak tak sembahyang ialah dia tu iblis yang mana ada rupa takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang pertama, sujud 2 kali. Yang keduanya, ulama mengatakan hikmah sujud 2 kali ni kerana nak menghinakan syaitan. Kerana nak menghinakan syaitan. Kerana maknanya Allah Ta'ala perintah kepada syaitan supaya sujud, dia tak sujud. Akan tetapi Allah Ta'ala perintah kepada maknanya manusia, Adam ataupun Bani Adam supaya sujud, tapi kita sujud. Maka manakala kita sujud, hina dia syaitan. Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi berkata, iza sajadal abdu i'tazala syaitan yabki. Apabila sujud seseorang hamba itu, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, bila seseorang itu sujud pada Allah, gelincirlah syaitan, rebah syaitan, gelecoh syaitan tadi, hal keadaan dia menangis. Dalam keadaan dia menangis, seolah-olah kalau kita berjalan ke, gelincir kaki kita, menangis syaitan. Apabila kita sujud pada Allah, gelecoh dia, hal keadaan dia tu menangis. Bukan setakat tu saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala begitu, syaitan tu kata bagi diri dia sendiri, dia sumpah diri dia sendiri, ya waili, celaka aku, kata dia. Ini kata syaitan, benda yang kita tak dengar dengan telinga kita. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, manakala kita sujud, gelincir dia, hal keadaan dia menangis, dan dia kata pula, ya waili, celaka aku. Umira bani Adam bis sujud. Allah Ta'ala memerintahkan kepada manusia itu dengan sujud.
fasajada, lalu tu dia sujud kepada Allah, falahul jannah, maka bagi orang yang sujud kepada Allah Ta'ala tadi ialah syurga. Kerana ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka aku. Wa umirtu bis sujud, dan Allah Ta'ala perintah kepada aku supaya aku sujud dulu mula. Waktu maknanya dijadikan Nabi Adam hari tu, Allah Ta'ala perintah pada aku supaya aku sujud. Falam asjud, tapi aku tidak sujud. Faliyanar, maka bagi aku tu neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana tidak ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hikmah, maknanya kita sujud 2 kali di dalam sembahyang. Kerana itulah kelakuan nak rendah diri kita kepada Allah. Yang keduanya menghinakan syaitan tak kala kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah yang disebut oleh para ulama. Jadi rukun yang ketujuhnya sujud 2 kali. Kata sujud 2 kali ni pada tiap-tiap rakaat. Pada tiap-tiap rakaat. Kalau subuh 2 rakaat. Kalau maghrib 2 rakaat. 3 rakaat. Isyak 4 rakaat dan seterusnya. Ikutlah. Jadi sujud ni sebanyak 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Sujud tu pula dengan tamak ninahnya. Tamak ninah pada sujud kena ada tamak ninah. Jangan buat seperti mana ayam segar, bila mana ada dedok makanan di hadapan dia, tu tak ada tamak ninah tu. Seperti ayam patu, maknanya dedok makanan dia tak, tu tak ada tamak ninah. Kalau kadar itulah kita sujud, ni tidak sah. Kerana tidak ada tamak ninah. Tamak ninah ni berhenti yang sekejap. Berhenti semata. Sekadar maknanya subhanallah. Itu panggil tamak ninah. Kena ada tamak ninah. Ini rukun yang ketujuh, sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat, tapi naknya dengan tamak ninah. Dan jikalau ia seseorang, kalaulah seseorang itu dia sujud atas sesuatu. Seseorang ni dia sujud atas sesuatu, yang mana sesuatu ni yang ia seseorang tanggung. Seseorang tu dia sujud, tapi dia sujud atas sesuatu hak dia tanggung. Sesuatu hak dia tanggung ni pula yang tiada bergerak dengan gerak seseorang sekalipun. Sesuatu yang tidak bergerak, yakni ia sesuatu dengan sebab geraknya seseorang sekalipun, yakni apa sekalipun, dengan maknanya kena tamak ninah. Manakala tamak ninah sujud dia tadi sahlah, memadalah sujud dia tadi. Mana contohnya? Contoh seseorang tu sujud pada sesuatu yang mana sesuatu tu tak bergerak dengan gerak dia, maka dia sujud atas tu sah. Kalau ada tamak ninah, maknanya kalau ada tamak ninah di atas dia sujud di sesuatu yang dia tanggung, tapi sesuatu tu tak bergerak dengan sebab gerak dia. Contoh, pakai serban. Pakai serban, ekornya panjang misalnya 2-3 repor ekor saja. Lalu tu ekor dia ni maknanya terjuntailah di bawah lantai sana, kerana panjang sangat ekor serban dia tadi. Jadi ekor serban dia tu dah panjang sangat. Kalau dia rokok tak bergerak, kalau dia sujud duduk situlah. Nanti dia bangun nanti untuk rakaat yang seterusnya qiyam berdiri, duduk situlah ekor serban tadi. Jadi dia sujud atas tu, yang mana atas ni ekor serban tadi tak bergerak dengan gerak dia. Ketika tu sah, boleh, tak ada masalah. Adapun kalaulah sesuatu yang dia tanggung bergerak dengan gerak dia sujud atas tu, hak ni tidak sah sujud seseorang tadi. Mana di antaranya sesuatu yang dia tanggung, dia pergi sujud atas tu.
seperti ekor serban hak pendek. Ni misalnya waktu kita sujud, yang mana dia ni bergerak dengan gerak kita. Dia rokok, dia bergerak ekor serban tadi. Kita turun ke bawah pun dia bergerak. Tiba-tiba manakala kita sujud, pergi sujud atas ekor serban tadi. Ini tidak sah. Tidak sah kerana apa? Kerana ekor serban tadi kita tanggung, dia bergerak dengan gerak kita. Adapun kalau tak bergerak dengan gerak kita, tak apa. Pergi sujud atas tu. Walaupun kita tanggung yang mana ekor serban tadi panjang, tapi hak panjang hak tak bergerak dengan gerak kita di bawah lantai ni, pergi sujud atas tu. Tu tak apa. Kalau bergerak dengan gerak kita, hak ni tidak sah kita sujud atas dia. Mana misal lagi rambut kita. Rambut orang panjang misalnya, berjuta di kehadapan. Bojeng dia tadi menutup maknanya dahi dia ketika mana dia sujud. Ketika tu tidak sah. Kerana menanggung sesuatu. Dia sujud atas sesuatu yang bergerak dengan gerak dia. Ikutlah kopiah pakar tadi. Tiba-tiba pergi sujud atas kopiah tadi. Tidak sah. Perempuan pun sama, dia kena jaga. Pakai pakaian solat besar. Kain sembahyang dia. Kain kerana dia. Kain warna putih dia, hak besar dia pakai tu. Yang mana kain dia hak tutup di bahagian dada perut tu. Besar tu kain-kain sembahyang dia. Jadi kain sembahyang dia ni, manakala dia rokok, bergerak dengan dia. Dia sujud, bergerak dengan dia. Nanti dia qiyam balik, bergerak dengan dia kain tadi. Tiba-tiba kain ni hak dia tanggung, bergerak dengan gerak dia. Tiba-tiba nyekibah. Waktu dia sujud tu, kain tu pergi ke hadapan. Kain hak di mana di perut dia misalnya, pergi ke hadapan. Pergi sujud atas tu. Tidak sah sembahyang dia. Ini peringatan bagi kaum muslimat. Peringatan bagi ibu-ibu ataupun isteri-isteri kita ketika mana dia sujud tadi. Tu kita kena jagalah tu. Kena jaga jangan sujud di atas sesuatu yang kita tanggung, yang mana sesuatu tu bergerak dengan gerak kita. Adapun sesuatu tu yang kita tanggung tapi tak bergerak dengan gerak kita, tu tak apa pergi sujud atas tu. Adapun sejadah, adapun apa dia panggil redak kita letak di hadapan, tu tak jadi masalah kerana kita tak tanggung dia. Ni masalah ni kita tanggung. Kalau kita tanggung, tengok sesuatu tu kalau tak bergerak dengan gerak kita, pergi sujud atas tu tak apa. Kalau sesuatu tu kalau bergerak dengan gerak kita, hak ni kita pergi sujud atas dia, maka tidak sah. Tu masalah di dalam kitab kita. Baik, habis itu. Kemudian dia nak bagi tahu pula kepada kita, dah rukun yang ketujuhnya sujud sebanyak 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tamakninah. Kemudian nak dikirakan sujud tu sah tu setara mana? Sekira-kira nak kata sujud ni sah dah setara ni. Sekian ni. Bagian-bagian macam mana cara dia? Lalu kata pengarang rahimahullah ta'ala, sekurangnya, yakni bermula sekurang-kurang nak sah sujud. Dengan maknanya kalau kita buat sekian ni, sah dah sujud kita. Ni paling kurangnya nak setara ni. Nak sekadar ni. Mana? Dan bermula sekurang-kurang sah sujud ialah mengenakan, yakni kita beri kena suku 1 juzuk daripada dahi bagi seseorang. Kena beri kena, biar bagi kena, mesti bagi kena 1 suku, sejuzuk. Tak banyak sejuzuk ni, hak paling kurang. Paling kurang nak sah sujud ni, nak nama sujud ni sah dah sujud setara ni dengan maknanya beri kena 1 suku, 1 juzuk sahaja daripada bahagian dahi kita. Ikutlah mana-mana sekalipun. Maknanya bawah daripada tempat tumbuh rambut, anak rambut hak di hadapan, bawah daripada tu, atas daripada kening, dia panggil bahagian dahi. Lalu tu kena sikit lah, 1 juzuk daripada tu, sah dah. Tu yang pertama. Yang pertama nak dinamakan sekurang-kurang sah sujud. Yang pertama,
beri kena satu juzuk daripada bahagian dahi. Yang kedua, dan suku, yakni mesti beri kena, mengenakan suku satu juzuk daripada dua lutut bagi seseorang. Kena bagi kena pula dua lutut. Kerana dalam bab sujud ni mesti kita menghantarkan 7 anggota semuanya. Mesti kena 7 anggota. Mana 7 anggota tadi? Yang pertama dahi, yang keduanya satu suku daripada dua lutut. Jadi 3 dah. Biar kena satu suku, sejuzuk daripada dua lutut kita ni. Lutut kanan, lutut kiri biar ada sejuzuk, biar kena. Biar rapat di lantai, di tempat sujud tu. Jadi 3 dah. Dahi dan juga 2 lutut. Kemudian, mana lagi? Nak cukup jadi 7 ke semuanya. Dan 2 tapak tangan bagi seseorang. Yakni mesti kena-kena, beri kena, mengenakan 2 tapak tangannya. 2 tapak tangan kena-kena juga. Jadi 5. Ataupun, hak ni boleh pilih. Atau di sini ni diberi pilih. Kalau tak mahu guna tapak tangan contohnya. Ini dia panggil sekurang-kurang. Kalau tak mahu tak mahu sampaikan tapak tangan, boleh pilih atau anak jari bagi tangan. Anak jari bagi tangan hak mana? Hak batinnya, batin bagi anak jari. Kalau tak mahu guna tapak, guna jari. Walau seputung sekalipun, sah dah. Asalkan naknya hak bahagian batin. Hak bahagian batin tu. Bahagian tapak. Walau guna satu jari sekalipun, dia sujud tadi. Tak kena tapak. Tapak tak kena, tapi jari. Walau seputung. Dua-dua, kanan kiri. Sah dah. Boleh pilih. Hak ni dinamo sekurang-kurang sujud. Hak sempurna lagi akan datang, dia akan sebut. Hak ni sekurang-kurang nak nama sujud. Satu suku daripada dahi, satu suku daripada lutut, 2 lutut, dan juga tapak tangan ataupun anak jari yang bahagian batin. Walau seputung daripada jari kanan dan jari kiri tadi. Boleh. Jadi berapa di situ? Dahi, 2 lutut, 3, tambah tapak tangan 2 tangan kita ni ataupun jari tadi, bermakna ada 5 dah. 5 dah anggota sujud dia panggil. Dan 2 laginya, dan perut dan mengenakan. Dan perut anak jari, yang ni dan mengenakan perut anak jari. Dalam kitab kita tu, yang Jawi ada kalimah yang lebih. Jarinya atau tu kita bulatkan, dan hak tu tak mahu. Hak ni dia lebih pada cetakan. Naknya begini. Dan perut anak, yakni dan mengenakan perut anak jari 2 kakinya kaki seseorang. 2 perut anak jari 2 kaki. Tu kena-kena. Bermakna kalau seseorang tu dia tak lipat. Hak ni orang belakang tahu ni. Kita mungkin dalam keadaan tak sedar ke macam mana, tapi orang belakang dia boleh tengok bagaimana sujud kita. Iaitulah kalau seseorang tu hanya letak berdiri saja, hak ni tidak sah. Kerana mesti mengenakan perut anak jari. Hak batin anak jari kita kaki tadi, kena lipat dia. Kena lipat biar bagi kena. Mesti mengenakan. Mesti kena lipat. Kalau kadar betul saja kita letak atas lantai ataupun atas hak kita sujud tadi, kalau berdiri saja, ketika tu sujud kita tidak sah, kerana dia perlu kita rapatkan ataupun kita lipatkan perut anak jari walau seputung sahaja. Walau seputung, tak apa dah seputung. Seputung saja kena. Tak jadi dah tu. Kalaulah orang tu tak mampu juga, qadar dia mampu. Kalau tak mampu, kadar dia mampu. Ikutlah setara mana dia boleh buat. Kadar tu saja. Dah orang ni gemuk sangat. Kadar mana dia boleh. Kalau dia boleh lipat. Kalau tak dapat juga, kadar dia dapat. Kadar dia dapat. Hal ini ikut situasi orang. Kalau orang tu boleh lipat. Kalau tak boleh lipat, kadar kuasa dia. Kalaulah dia kuasa lipat tapi tak lipat, tidak sah,
sujud seseorang tadi. Ni bermakna 7 anggota sujud ni. Jadi semua tadi, dahi, 2 lutut, tapak tangan kedua-duanya, perut anak jari tu. Kesemua tadi kita mengena kepada tempat sujud. Apa tempat sujudnya? Kalau dahi, bahagian dia lah. Kalau tangan, bahagian dia lah. Biar kena di tempat sujud dia. Kalau kaki, bahagian dia di belakang sana. Anaknya, biar kena pada tempat sujud. Tu sekurang-kurang nak nama sujud. Tu sekurang-kurangnya. Dan wajib menekankan dahi seseorang. Manakala kita sujud tadi, wajib kita kena tekan dahi kita kepada tempat sujudnya. Sujud bagi seseorang wajib kena tekan. Kalaulah letak semata-mata letak bobos sentuh, letak sekadar maknanya sekadar-kadar letak. Ni tidak sah. Sekadar-kadar letak ni dengan makna macam mana? Ni ulama dia mentaswirkan, dia menggambarkan cara kita nak sujud, hak nama tekan, wajib tekan. Maka macam mana gambaran tekan ni? Gambaran tekan hak ulama buatnya. Misal kalau kita letak kapah ni kepik. Tu makna tekan tu. Kalaulah kita letak kapah tu tak kepek pun, ni dia panggil bobos setu. Sekadar-kadar letak, tapi kapah ni takdirnya hanya maknanya kalau kita letak dia tak kepek. Ni tak sah tu kadar tu. Naknya tekan. Bermakna kalau ada kapah tu kepek. Itu makna tekan. Itu gambaran yang ulama buat. Jadi wajib kita menekankan dahi kita kepada tempat sujud. Bukan suruh gesek, bukan suruh siapa maknanya gahar di tempat sujud tu, tidak. Naknya tekan. Kalau sekira-kira ada kapah hak kita tempat sujud kita, kalau ada di dahi kita tu dia kepik. Tu ya tu. Betul tu. Itu makna wajib menekankan dahi kepada tempat sujud. Dan wajib kita meninggikan punggung seseorang tadi daripada kepala seseorang. Ni wajib, mesti meninggikan punggung daripada kepala kerana nak menzahirkan kehinaan kita waktu kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna kalau seseorang itu sujud di atas bendul, makna yang mana dia sujud di atas tempat yang tinggi, dia duduk di bawah kakinya, tiba-tiba pergi sujud di atas tempat yang tinggi. Tempat hak tinggi dia sujud tu, tengok, punggung dia lebih rendah daripada kepala lebih tinggi. Ni tidak sah. Ni syarat sujud, mesti punggung tinggi daripada kepala, nak menzahirkan hinanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni sekurang-kurang sujud. Kemudian kata pengarang rahimahullah taala, dan yang akmalnya. Ini dia akan bicara pula kepada kita hak sempurna bagi sujud. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.